sangat penting untuk kita ambil maklumat sebab kita jarang terdedah dengan perkara ini secara ilmiah, insya-Allah. Jadi tanpa beringahkan masa lagi, saya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Hazza untuk alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini sesi podcast Al-Bayan kita adakan special sempena program penutup Maulid Agung Negeri Beradat di Negeri Sembilan, yang mana kita adakan ini di Masjid Sikamat. So kita hari ini ada satu topik khas yang kita akan bincangkan, iaitu teguh bersama ahli sunnah wal jamaah dan menolak ajaran sesat. Jadi ini yang kita akan bincangkan dalam sejam ini, insya-Allah. Dan bersama saya tak lain tak bukan adalah seorang yang pengkaji dalam bidang ajaran-ajaran sesat dan juga radikalisme dan sebagainya, iaitulah Dr. Abdullah Jalil. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Doktor, tajuk kita ni teguh bersama ahli sunnah wal jamaah. Kita nak relate lah dulu dengan isu semasa ni, iaitu berkenaan dengan RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Ini tengah hangat sekarang ni. Untuk yang tak tahulah, saya nak bagi gambaran awal dahulu. Pada 10 tahun lepas, ada suatu kesedaran untuk kita buat suatu rang undang-undang memberikan kuasa yang khusus kepada mufti wilayah persekutuan. Maka mereka start merangka, dibengkelkan, dibahaskan dan sebagainya 10 tahun, dan akhirnya selesai dan dibawa kepada YDPA pada 12 Mac 2024 dan diperkenankan. Setelah diperkenankan itu, maka dibawa ke Parlimen pada Julai 2024. Malangnya, ada orang di dalam Malaysia ini, dia tak setuju dengan rang undang-undang mufti wilayah persekutuan. Apa yang mereka tak setujunya paling dasar sekali adalah takrif tu. Takrif ahli sunnah wal jamaah, Doktor. Biasa kita dengar kita kata ahli sunnah wal jamaah, orang yang musuh kita ni asam Jawa. Ada masa dia benci dengan gelaran ahli sunnah wal jamaah, dia panggil asam Jawa. Tapi ada masa mereka nak claim lah mereka ahli sunnah wal jamaah. So mereka kata ni negara yang apa orang kata bebas, mempunyai kebebasan, negara yang ada hak kemanusiaan dan sebagainya. So dia kata macam penetapan rang undang-undang mufti wilayah persekutuan ni sebagai Asy'ariyah Maturidiyah itulah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak setuju, Doktor. Apa pandangan Doktor? Itu kita nak terang yang pertama, sebab tajuk kita ahli sunnah wal jamaah. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Jadi terima kasih Ustaz Hazza, dan alhamdulillah sekali lagi kita berada dalam podcast Al-Bayan. Ya. Dan soalan yang begitu direct datang kepada saya berkenaan dengan adakah definisi ahli sunnah wal jamaah yang dicadangkan dalam RUU Mufti Wilayah 2024 ni menghalang kebebasan mutlak. Ya. Itu ya. Jadi pertama sekali saya nak tekankan bahawa apa yang ditakrifkan ataupun cadangan dalam RUU Mufti Wilayah tentang tafsiran hukum syarak yang diikat dengan ahli sunnah wal jamaah bagi jawatan mufti, timbalan mufti, dan ia juga akan memberikan kesan kepada pentafsiran, rujukan, penguatkuasaan dan sebagainya. Pertama sekali, itulah definisi paling muktabar, paling tak kontroversi, paling disepakati dan dipegang oleh majoriti para ulama,
di dalam dunia Islam, bahkan dunia umat Melayu, sehinggalah baru muncul akhir-akhir ini beberapa individu ataupun gerakan tertentu yang cuba menjadikan definisi ini seolah-olahnya kontroversi, seolah-olahnya. Jadi kita dah terangkan bahawa memang di luar sana ada gerakan itu yang mereka cuba dulu menafikan Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan-puan dan serta Ustaz Azhar, pendefinisian Ahli Sunnah wal Jamaah ni melalui 3 cabang ini: akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, amat lengkap. Lengkap. Kerana saya dengar sebahagian mereka nak cuba membuang definisi berkenaan dengan akidah dan juga tasawuf. Ya. Itu yang saya pelik, sangat pelik. Mereka kata definisi tak lengkap, tak mutlak. Tiba-tiba mereka cadangkan buang definisi berkaitan dengan akidah dan tasawuf. Tak lengkap tapi kena buang lagi. Tak lengkap tapi kena buang juga. Lepas tu jadi makin kecil lagi. Jadi dengan mengekalkan 3 cabang fiqh, akidah, tasawuf, sebenar-benarnya dah merangkumi semua amalan agama. Dan bila melibatkan tokoh-tokoh yang muktabar, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Syafi'i dan mazhab yang 4, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali, ini telah merangkumi, kita kata, asas-asas agama Islam, iman, ihsan, fiqh, akidah, tasawuf. Okey, baik, itu jadi definisi kita ni definisi yang paling luas. Ya. Kalau nak dibandingkan dengan sebahagian mereka yang cuba cadangkan salafi lah, ahli hadis lah dan sebagainya, itu lagi menyempitkan. Ya. Itu yang saya pelik pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, definisi ini adalah definisi yang telah diamalkan dan dipegang di tanah Melayu Nusantara ini ataupun di Kepulauan Melayu dan Jawa ini, dan kita kata, sebahagian ulama kata manhaj ini ijma'. Seperti kata Syekh Abdullah Fahim, ini adalah manhaj yang telah diijma'kan oleh ulama Melayu. Walaupun ulama Melayu kita dulu belajar dekat tanah Arab tu, belajar banyak mazhab, tapi mereka bila balik ke tanah Melayu ataupun ke rantau ini, mereka berijma', inilah manhaj yang mereka bawa, manhaj muktabar, dan ia mempunyai kebaikan dalam penyatuan umat Islam. Ya. Jadi nak cerita antara kebebasan dan perpaduan, ni nak kena faham tuan-tuan. Dia ada trade off ni. Ada negara jiran kita tanpa kita sebutlah, mereka dulu pun kononnya nak biar bebas. Ya. Biar bebas. Tak nak diketat ikut undang-undang ni. Kata sahabat saya yang berasal daripada negara sana sekarang ni mengajar di Brunei, dia kata seronoknya 5 tahun je. Bebas ni seronoknya 5 tahun je. Kenapa tu? Kerana dengan kebebasan, ajaran sesat tak dapat dikekang. Kerana kalau definisi ataupun agama tu, kebebasan tu terlalu luas, apa yang akan berlaku? Ajaran-ajaran sesat tidak akan dapat dikekang. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita sangat kena. Ya. Bila kita bicara tentang ahli sunnah wal jamaah, kita kena tengok lawannya itu ahli bid'ah ataupun ajaran sesat lah kita kata. Jadi kita kena bagikan definisi dan ta'arif yang mengukuhkan perpaduan ataupun definisi yang betul, dan dalam masa yang sama definisi ini mampu mengekang ajaran sesat. Ya mesti. Ya. Kalau nak bebas mutlak, apa akan berlaku? Undang-undang atau definisi ini tak akan mampu menangani ajaran-ajaran sesat yang akan timbul. Kenapa? Kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang saya sebut, antara kebebasan dengan perpaduan ni kita mesti seimbangkan.
Saya ingat ada penjelasan daripada seorang peguam, Datuk Zainul Rijal. Dia kata kita memang negara yang menerima kebebasan bersuara, tetapi kebebasan itu bukan bersifat mutlak. Kerana sebenarnya kita kata kamu Islam sebagai agama persekutuan. Itu sudah bukan mutlak. Betul. Dan kemudian kita kata agama lain bebas diamalkan. Betul. Tetapi bukan makna bebas dia boleh menyebarkan agama lain kepada Islam. Itu bukan mutlak. Dan kita kata Islam Malaysia kita kata hidup rakyat Malaysia adalah rakyat yang beragama. Betul. Bukan bebas daripada agama. Betul. So sebenarnya orang perlu faham bahawa kebebasan tidak mesti dengan maksud mutlak. Kebebasan itu mesti ada dengan rangka yang khusus supaya negara itu baru betul bertamadun. Betul. Apa pandangan Datuk? Betul. Sebenarnya kalau kita belajar dalam ilmu-ilmu ekonomi dan sebagainya ataupun undang-undang, hakikatnya kemutlakan itu untuk Allah sahaja. Ya. Hakikatnya kita pun tak ada kehendak yang mutlak, kita pun tak ada kuasa yang mutlak, kita pun tak ada pemilikan yang mutlak. Pemilikan kita bersyarat. Adakah kalau kita kata kita memiliki seekor haiwan, kita boleh seksa suka-suka? Tak boleh. Sebab kita tak ada kuasa mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala berhak menentukan fulan sakit, fulan ditimpa kemalangan, fulan ditimpa, kerana kehendak Allah dan kuasa Allah tu mutlak. Kebebasan untuk menentukan dan melakukan itu hak secara mutlak, itu hak Allah. Kita ni dia panggil muqayyad. Muqayyad dengan apa? Bisyariah. Terikat dengan syariat. Jadi bayangkan wal-iyazubillah, kebebasan mutlak kalau disilap faham akan boleh membawa kepada wal-iyazubillah fahaman anarki, fahaman tak ada penguasa, fahaman liberalism yang melampau. Kerana wal-iyazubillah kalau kita faham kehendak mutlak, contohnya kalau majoriti umat nakkan LGBT, contohnya wal-iyazubillah. Satu masa nanti kita tak tahu. Tak tahu. 50 tahun lagi. Majoriti nak LGBT, minoriti tak nak. Kehendak dia ambil, contohnya lah dia ambil mutlak. Kerana alasan contohnya majoriti, contohnya lah. Tak, di situ bertentangan dengan syariat. Kehendak di situ tak dikira kaedah dia. Keredaan manusia yang bertentangan dengan keredaan syarak tak diberi pertimbangan pun. Begitu juga dengan itu, hatta kalau majoriti, apatah lagi golongan yang cuba menggunakan alasan kebebasan mutlak untuk menolak majoriti ulama dan umat Islam yang dan definisi ahli sunnah yang telah dipegang oleh raja-raja, sultan, qadi-qadi, para pemimpin rakyat, ulama, tuan guru madrasah dan sebagainya. Sebenarnya ini dia panggil golongan syadz. Golongan yang terpinggir dan meminggirkan dirinya daripada as-sawadul a'zam dan al-jamaah, daripada majoriti umat ulama Islam dan majoriti umat Islam. Dan syadz ni ciri ahli bid'ah. Ya. Ciri ahli bid'ah. Walaupun ada pandangan, so pandangannya tak diterima, itulah yang dinamakan sebagai syadz. Pandangan yang dipinggirkan dan ditinggalkan ulama, bahkan disebut kalau pandangan syadz diangkat menjadi hukum, umat akan berpecah. Umat akan berpecah. Sebab dia akan melawan majoriti. Ya. Ini yang mencetuskan perpecahan, perbalahan dan sebagainya. Tetapi satu naratif yang lain, iaitu ada yang berpandangan rang undang-undang mufti wilayah persekutuan mesti bersifat inklusif. So doktor, orang tak faham lagi. So doktor terang apa dulu inklusif? Inklusif, ya. Adakah inklusif tu makna kita rangkum semua, tak kira siapa, atau macam mana sebenarnya? Ya, betul. Betul. Di antara kritikan sebahagian pihak terhadap takrifan ini, dia kata tak inklusif. Tadi tak cukup bebas mutlak. Ada yang kritik tak holistik. Ada yang kata tak inklusif. Ini semua, maaflah sebut, kadang-kadang permainan-permainan istilah lah. Permainan-permainan istilah. Hakikatnya
pertama kita kena faham tentang definisi ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Definisi ahli sunnah wal jamaah ni terbahagi kepada 3 peringkat ikut kajian kita. Pertama, definisi umum. Definisi umum ni merujuk kepada orang yang mengikut akidah yang betul, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama dan mujtahid muktabar dan juga majoriti umat Islam. Ni dipanggil definisi umum. Tapi kalau definisi macam ni, kita kata masih lagi ada kekaburan. Ya. Kekaburan sebab ulama yang mana, kitab yang mana dan sebagainya. Maka ulama ada definisi ahli sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus ni ada 5 cabang. Merujuk mengikut masa salaf dan khalaf, mengikut manhaj akli, akli nakli ataupun nakli sahaja ataupun akli nakli kashfi, mengikut mazhab-mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, Sufiyah, kemudian mengikut mazhab fiqh 4 mazhab yang muktabar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tak termasuk Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Ibadiyah, dan tak termasuk juga golongan tak bermazhab. Dan kemudian didefinisikan secara peranan, ada ulama akidah, ulama tasawuf, ulama fiqh, ulama bahasa Arab, ulama tafsir, para pejuang, pemimpin dan sebagainya. Jadi ini peringkat khusus. Ini luas. Tetapi bila kita mendefinisikan dalam undang-undang cabang akidah, maka kita definisikan kepada satu istilah yang merangkumi semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana 4 mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, kita kata ada Athariyah. Athariyah manhajnya terkandung di bawah Asy'ariyah, Di bawah manhaj salaf. Ya, dia di bawah manhaj salaf, dan pendekatan nakli itu salah satu daripada cabang-cabang Asy'ariyah. Athariyah masuk Asy'ariyah. Dia tak perlu diasingkan. Dia tak perlu diasingkan. Yang minta diasingkan tu mungkin tak bawa Tak faham. Athariyahnya sebenar. Ya. Dia ingatkan Athariyah ni bertentangan dengan Asy'ariyah. Sedangkan manhaj Athariyah cabang daripada cabang manhaj Asy'ariyah. Jadi masuk. Kata ulama tafsir majoriti 4 mazhab. 4 mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Ulama usul fiqh Asy'ariyah, Maturidiyah. Para pemimpin-pemimpin yang masyhur-masyhur yang besar-besar dulu Asy'ariyah, Maturidiyah. Salahuddin Al-Ayyubi Asy'ariyah, Sultan Muhammad Al-Fatih Maturidiyah. Tenteranya Asy'ariyah, Maturidiyah. Ulama-ulama hadis, majoriti ulama hadis dari sudut fiqh mazhab Syafi'i. Darul Hadis Al-Ashrafiyah, institusi hadis paling besar atas muka bumi dalam sejarah umat Islam, yang mengeluarkan ulama-ulama besar seperti Imam Tajuddin As-Subki, Abu Syamah Al-Maqdisi, Ibnu Salah, Imam Nawawi, nama-nama besar dalam ilmu hadis. Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah telah merangkumi ulama ahli hadis, dan kalau kita kata Asy'ariyah ni pula terbagi kepada 3. Asy'ariyah yang seimbang akli nakli itu seperti Imam Ghazali. Ya. Asy'ariyah yang pakai akli nakli tapi kuat akli berbanding nakli seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Sa'duddin Taftazani. Oh, kuat. Asy'ariyah yang gabungkan akli nakli tetapi nakli dia lebih kuat, lebih banyak, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga seperti Imam An-Nawawi. Dan ini semua ulama hadis. Ya. Ulama hadis dari sudut akidah majoritinya Asy'ariyah. Ulama hadis dari sudut akidah, dari sudut fiqh majoritinya mazhab Syafi'i. Jadi dua-dua adalah Asy'ariyah. Jadi kalau kita kata ada ahli hadis, ada ahli hadis yang minta maaf kalau kita sebut yang dinisbahkan kepada Mujassimah. Ya. Ada yang dipanggil sebagai Hashwiyah, ahli hadis Hashwiyah. Ada yang ahli hadis yang dikaitkan dengan Syiah. Bahkan ada yang dikaitkan dengan Khawarij. Jadi istilah itu tidak mengeluarkan ahli bid'ah. Dalam istilah apa kita panggil, nak menentukan akidah yang benar. Maka sebab itulah ulama-ulama kita dalam, bahkan di Malaysia ni pun sebenarnya dah banyak negeri, tuan-tuan, puan-puan, dah banyak negeri yang mendefinisikan ahli sunnah jamaah ni dengan 3 cabang tu. Akidah,
fiqh, tasawuf, termasuklah kita ni negeri 9. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nak tambah lagi macam di peringkat kebangsaan dulu 2014 ada muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan JFK yang mana telah mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab yang 4 dan juga tasawuf Abu Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Perkara ni sebenarnya dia saling mengikat di antara satu sama lain. Dia tak boleh kata Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali sahaja. Tak boleh sebab Hambali ada yang ghulu, ada yang Hasyiyah. Ya, bahkan Mu'tazilah mana? Mazhab Syafi'i sendiri ada yang Mu'tazilah. Jadi kalau kita kata letak mazhab fiqh saja dia tak sesuai. Sebab tu kita kata dia saling mengikat di antara satu sama lain. Sebab kalau tasawuf, kenapa Abu Junaid Baghdadi, kenapa Imam Ghazali? Sebab di luar sana ada tasawuf yang menyeleweng, Batiniyah, Syiah dan sebagainya. Syiah tu ada dia punya tasawuf dia sendiri. Falsafah dia sendiri. Maka sebab itu kita kata apa yang menjadi takrif kepada ahli sunnah wal jamaah di dalam RU Mufti Wilayah sebenarnya dah inklusif. Betul. Secara yang benar lah. Kalau benar. nak inklusif lagi, ajaklah Syiah masuk sekali, Qadiani sekali. Itu na'udzubillah min zalik. Itu na'udzubillah tu inklusif tak tentu harga. Inklusif tidak terpimpin sebenarnya. Tapi saya tengoklah ada orang yang agak tak suka dengan takrif ahli sunnah wal jamaah tu. Dia kata sebenarnya menyekat lah. Dia agak mengongkong, sektarian. Nah, ini satu naratif yang lain pula, sektarian. Kita melihat sebenarnya penetapan pengamalan bagi satu negara dan suatu negeri ini bergantung kepada wakil setempat. Kalau Iran, dia takkan nak letak sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Oman, takkan dia nak letak Asy'ariyah Maturidiyah. So dia ada wakil setempat. So kita kata sama juga dengan wilayah. Wakil setempat, realiti setempat, pengamalan setempat adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita kata kalau negeri lain, contoh Perlis, dalam fatwa dia sebut iaitu yang dia pilih, iaitu Athariyah ataupun Ahli Hadis. Itu sesuailah dengan wakil dia, kita tak berikan. Tapi wilayah, wakil di wilayah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. So macam mana pandangan doktor tentang sektarian ni pula? Ya. Ini pun kita kata permainan ataupun naratif yang sengaja ditimbulkan untuk menentang ataupun menolak definisi yang dicadangkan dalam RU Mufti Wilayah. Pertama sekali macam kita sebut, istilah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ini dah merangkumi ke semua mazhab-mazhab muktabar ahli sunnah ataupun ke semua ulama-ulama dan aliran-aliran madrasah yang muktabar dalam fiqahnya, dalam hadisnya, dalam tasawufnya dan sebagainya. Kemudian apabila sesebuah negeri tersebut ataupun pemerintah nak melaksanakan sesuatu hukum ataupun nak melaksanakan sesuatu undang-undang, pasti dia perlu menentukan rujukan. Macam kita sembahyang kan, kita sembahyang Allahu Akbar daripada ambil wuduk sampai selesai solat. Bagaimana kita nak kata kita sah atau batal solat kita? Kita mesti ada rujukan, dan rujukan itu mazhab. Maka orang yang sembahyang ikut mazhab Syafi'i, dia kata solat saya sah. Walaupun walaupun contohnya ada berdarah sedikit keluar daripada tubuh dia ataupun dia tak sapu kepala secara penuh contohnya. Kenapa dia kata sah walaupun mungkin di sebahagian mazhab tidak sah? Kerana ikut mazhab Syafi'i sah. Orang mazhab Abu Hanifah sebelum sembahyang sentuh isteri dia. Ikut mazhab Syafi'i, sembahyang kamu tak sah, sembahyang kamu tanpa wuduk. Tapi dia kata saya sah, rujukan saya mazhab Abu Hanifah. Macam tu juga bila kita nak kata akidah yang kita pegang ni akidah yang betul, apa rujukan kita? Apa rujukan kita, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tak definisikan secara jelas, negeri tertentu pun ada memilih definisi walaupun bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah, kata itu pilihan mereka. Tapi yang diamalkan dan yang sesuai dengan
warisan majoriti raja-raja Melayu hatta yang di Pertuan Agong kita, walhamdulillah, negeri Johor jelas Sangat banyak mendefinisikan peraturan dan ahli sunnah wal fatwa. jamaah pada akidahnya dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi bila kita ada rujukan, dengan rujukan tersebut kita boleh kata akidah ni akidah yang sah atau betul. Dan bila bertentangan, kita boleh kata ini akidah yang batil. Ambil contohlah tuan-tuan, muncul satu ajaran membawa kefahaman agama, kefahaman baru. Ya. Katalah muncul, dia kata Tuhan itu bertempat. Muncul satu ajaran, Tuhan itu bertempat. Tempatnya di mana? Dia kata di luar alam. Wal-iyazubillah. Ada 5 jari. Bila timbul dakwaan seperti ini, kita ataupun para ulama mesti membuat keputusan dakwaan sebegini, dakwaan yang betul ataupun salah. Maka mana kita nak rujuk? Ya, dalil Quran sunnah, apa kita panggil dalil naqli, dalil akli, itu perbahasan para ulama. Tapi dari sudut undang-undangnya, bagaimana kita nak rujuk? Dengan ada definisi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagai contoh, di sisi ahli sunnah wal jamaah dengan sifat 20, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith, maha suci daripada bertempat. Sifat makhluk bertempat, Allah Tidak tak bertempat. Allah qiyamuhu binafsih, wujud Allah ni wujud yang tak berhajat kepada yang lain, tak berhajat pada tempat, tak berhajat pada masa. Allah wujud dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kata wujud dengan bertempat, bertentangan dengan qiyamuhu binafsih, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Kemudian wujud Allah ni wujud wahdaniyat. Allah ini wahdaniyat esa pada zat, sifat dan af'al, juga pada af'al. Jadi kalau kata Allah itu bertempat, maknanya Allah tidak wujud pada zatnya, dia tidak pada zat dan sifat dia tak esa. Tidak wahdaniyah. Tidak wahdaniyah. Sebab tu tuan-tuan, kita kata orang yang kata Tuhan itu bertempat, sama ada dalam alam, luar alam. Sebab dalam alam pun tempat, luar pun tempat, atas pun tempat, bawah pun tempat. Jadi mereka ni duk kata Tuhan di luar alam, di atas alam. Kita, siapa yang kata Allah berwujud di luar alam ke dalam alam ke, telah melanggar 3 usul akidah. Langgar usul mukhalafatuhu lil hawadith, langgar usul qiyamuhu binafsih, langgar usul wahdaniyat. Bahkan sebagian ulama kata langgar juga qidam. Sebab Allah dan tempat, jelas Allah itu pencipta, makhluk tempat itu makhluk. Kalau Allah bertempat, bermakna wal iyazubillah Allah apa kita panggil, perlu wujud atau tempat tu perlu qidam bersama Allah. Wal iyazubillah. Jadi dia juga melanggar usul qidam. Jadi sebab itulah ahli sunnah wal jamaah kita tuan-tuan, kita wujud Allah ni tidak dinisbahkan dengan wujud makhluk. Itu kena faham. Ulama kata kenapa? Kerana kalau kita nisbahkan wujud Allah dengan wujud makhluk, bermakna Allah berubah setelah mencipta makhluk. Jadi sebab tu kita ahli sunnah jamaah tak kata Allah dalam alam, tak kata Allah luar alam. Yang kata Allah dalam alam bersama alam, itu batiniyah. Yang kata Allah luar alam seketul, tak bersambung, apa kita panggil macam kita, Allah tak bersambung, tak berpisah dengan alam. Allah tak berada di dalam alam, luar alam. Macam mana? Kita pun tak tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Suci. Jadi kerana apa? Kerana kita tidak mengikat wujud Allah dengan wujud tempat ataupun dengan wujud alam. Ni yang nak beritahu. Jadi kita ada usul yang kita boleh menilai dengannya. Okey, siapa yang kata Tuhan bertempat dalam alam ke luar alam ke apa semua ke, bertentangan dengan usul akidah yang kita telah definisikan. Jadi kita kata ini akidah yang sesat. Jadi sebab itulah, kalau tak ada rujukan, seorang kata Tuhan boleh jadi manusia. Contohnya, datang Dajjal. Ni nak cerita tuan-tuan. Dajjal adalah seorang manusia dan dia akan mengaku Tuhan. Dan dia akan mengaku Tuhan. Jadi, kalau orang yang tidak ada usul akidah, apa dia akan kata?
Allah kan maha berkuasa. Apa salahnya Allah nak jadi manusia? Menjelma jadi manusia. Dia orang ni, dan untuk pengetahuan Ustaz Hazar, ulama mereka mengatakan kalau Allah nak bersemayam atas nyamuk pun boleh. Sampai ke tahap itu. Sebab apa? Sebab mereka mengiktikadkan Tuhan itu besar, duduk dekat arash yang sangat besar, makhluk paling besar. Jadi orang tolak kefahaman dia Tuhan itu bersemayam ataupun duduk berada di tempat. Dia kata apa? Kalau Tuhan nak bertempat, nak berada, nak beristiwa, nak bersemayam, dalam erti kata bertempat atas nyamuk pun boleh. Ini sebab dia orang tidak ada hukum akal tu. Hukum akal dan tidak ada usul akidah yang jelas dalam nak menafikan apa yang tak layak bagi Allah. Jadi begitu juga suatu ulama kata golongan Khawarij Mujassimah akan menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Kerana Dajjal akan mengaku dia sebagai Tuhan. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, mustahil Allah macam Tuhan. Sebab apa? Mustahil Allah boleh menjelmakan diri menjadi manusia. Sebab mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tidak akan sekali-kali mempunyai kesamaan dengan makhluk. Dia kata Allah berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Kita kata ya, tiap-tiap sesuatu tu sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kamu kata Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu termasuk yang mustahil, Allah boleh jadikan baginya anak, Allah boleh jadikan bagi dirinya isteri. Kalau nak 100 orang isteri pun boleh. Waliyahzubillah. Itu orang yang tidak memahami apa yang mustahil bagi Allah. Apa yang saya nak terangkan di sini tuan-tuan, dakwaan sesat macam-macam akan muncul. Tuhan jadi Muhammad lah, Tuhan bertangan berkaki lah, Tuhan bertempat lah. Baik, apakah neraca yang kita nak guna untuk menolak kebatilan ini? Ahli sunnah wal jamaah, usul Asy'ariyah jelas. Kita kata paling mudah sifat 20. Mana-mana dakwaan ketuhanan yang bertentangan dengan sifat 20, khalas, senang kita kata. Oh, Tuhan bertentangan dengan qidam, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Oh, Tuhan bertempat atas nyamuk, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Oh, Tuhan boleh begini, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi dengan ada neraca ahli sunnah, kita dengan mudah menolak dakwaan kita kena pegang neraca tersebut. Nabi ketika mana Nabi cerita tentang Dajjal, Nabi kata Dajjal ni ada 2 mata, buta sebelah. Dan Nabi kata, dan Allah Ta'ala itu tak buta. Nabi ajar cerita tentang Dajjal, tapi Nabi nak sebut bahawa sifat mustahil tu tak boleh letak pada Allah. So kalau orang yang berfikir, oh Allah kuasa, Allah nak duduk atas nyamuk pun boleh, Allah nak ada anak pun boleh. Dulu ada ajaran sesat tahun lepas di Terengganu. Dia kata Allah kalau nak ada anak boleh, cuma Allah tak nak ada anak. Jadi mereka tak ada neraca ahli sunnah wal jamaah tersebut. Betul. Itu yang menyebabkan banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan kelompok-kelompok tertentu ajaran sesat. So kita nak masuk kepada part yang kedua. Doktor dah ada sebut tentang ajaran sesat ni, iaitu berkenaan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat ni biasa difatwakan di negeri-negeri lah. Doktor AJK fatwa Pahang. Oh, Pahang tu? Pahang ni. Pahang ni, bila sebut Pahang saya ada terdetik nak tanya sesuatu. Nak relate jugalah dengan isu semasa, isu GISB. Jadi bila keluar isu GISB ni, Perlis dah fatwakan sesat. Kemudian Selangor, kemudian Pahang. Jadi mungkin doktor boleh sebut sikit tentang GISB sebab kita ada kait dengan ajaran sesat tu. Ya, betul. Baik, memang isu GISBH ni isu yang tengah panas sekarang ni lah. Dan ya, alhamdulillah kita baru ni di Jawatankuasa Fatwa Pahang pun memang ada perbincangan ni, tapi sirah fatwanya tu apa kita panggil dah dibentuk, dah disebarkan. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok di FB Jabatan Agama Islam atau Jabatan Mufti Negeri Pahang. Dah dikeluarkan dah. Dan hakikatnya dari segi pembentangan tersebut masih lagi bersandarkan kepada fatwa tentang ajaran Al-Arkam yang lama, dan di sana ada beberapa isu-isu lain lah, terutamanya seperti dakwaan yang mengatakan bahawa Asy'ari Muhammad itu akan datang kembali sebagai pemuda Bani Tamim.
dan Syekh Suhaimi itu akan kembali semula sebagai Imam Mahdi. Dan juga ada isu yang dilihat juga berkenaan dengan dakwaan ekonomi Islam. Benarkah GISBH ini menyumbang kepada ekonomi Islam, sedangkan beberapa amalan-amalannya, terutamanya dalam sistem tak bergaji ini, bekerja tanpa gaji ini, dilihat lebih bersifat eksploitasi ataupun penindasan lebih daripada kita kata sistem ekonomi Islam yang sebenar. Dan kemudian tidak ada juga data yang kukuh yang nak menunjukkan bahawa mereka menyumbang kepada ekonomi dengan cara yang sebenar. Jadi tak ada data untuk dakwaan tersebut. Untuk sokong pun tak ada. Yeah. Untuk sokong pun tak ada. Bahkan ada lagi, ada pusat tahfiz yang dibuka untuk kutip dana, tetapi tidak dibenarkan orang luar untuk hantar anak-anak ke, hanya mereka sendiri sahaja. Jadi isu-isu sebegitulah. Alhamdulillah di Pahang tidak ada isu liwat, tidak ada isu anak yang tak berbinkan ayah pun tak ada. Jadi isu-isu yang dipisahkan ada. Yang isu yang dipisahkan pihak JKM itu ada ambil, tapi itu kena rujuk JKM lah. Saya tak mempunyai data yang ataupun tak ingat fakta yang diterangkan pada waktu tersebut adakah dipisahkan. Tetapi pihak JKM kata isu tidak berbinkan ayah apa semua, tak kenal ayah apa semua, tak ada isu dekat Pahang, alhamdulillah. Cuma tuan-tuan, isu ni sebenarnya bukan sahaja melibatkan isu di Malaysia, tetapi juga melibatkan pihak sampai ke antarabangsa. Sebab pertama, mereka tak difatwakan sesat di luar, sebahagian negara luar. Jadi mereka boleh bebas bergerak di luar, dan ada juga sebahagian dana telah dibawa keluar dan sebagainya. Tapi dalam perbincangan tersebut, saya tekankan tentang, dan alhamdulillah kalau Ustaz Hazar dan tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa Pahang, kita ada sebut tentang penekanan untuk pemulihan. Sebab berdasarkan kajian kita tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pernah buat kajian dalam beberapa, sebab Arkam ni dia pecah 14 kumpulan. Dia pecah 14 kumpulan. Paling besar JISBH. Dan ada beberapa yang lain. Tetapi oleh kerana tidak ada pemulihan, bila tak ada pemulihan, masalah yang paling besar adalah pegangan yang salah tu diwarisi sampai generasi ketiga dan sampai generasi keempat. Jadi sebab tu dalam fatwa Pahang kita sebut sirah tu supaya pihak-pihak yang berkuasa, berautoriti, disebut pihak-pihak tersebut perlu bekerjasama untuk membuat pemulihan. Dan yang kita dengar, yang kita tahu, yang telah buat tubuh jawatankuasa pemulihan adalah Johor. Johor memang kita puji, memang banyak advance. Dulu jawatankuasa kawalan akidah pun dia ada dan sebagainya. Dan dia buat penerbitan tentang gerakan Wahabi, menjawab isu-isu Wahabi ni. Dia dah ada siri Al-Bayan, 10 siri dah jawab. Termasuk juga isu liberal dan sebagainya. Memang Johor kat situ dia ke depan sikit. Johor dah tubuhkan jawatankuasa untuk pemulihan GISBH. Selangor pun dah tubuhkan juga. Negeri lain saya tak pastilah. Tapi maknanya isu, kalau nak cerita dari segi pegangan, ni tuan-tuan kita nak beritahu sikit. Kadang-kadang ajaran salah ni dia bukan 100% salah. Dia ada juga yang betul sikit-sikit, tapi yang salah tu fundamental, berat. Jadi kadang-kadang orang, hanya sebahagian masyarakat, dia kata kenapa nak disalahkan sedangkan berniaga dan sebagainya. Tak, bukan isu tu. Isu yang tak salah. Tetapi isu-isu yang berkaitan dengan apa kita panggil, dengan seperti, maaf saya sebut, kalau ada unsur sihir, sebab jin, ada unsur sihir, ada unsur jin, kemudian ada unsur skema kewangan, ada unsur jenayah pelanggaran undang-undang, dan juga pegangan salah. Jadi dia dekat situ ada dua isu. Satu isu boleh kata ajaran sesat, satu lagi isu jenayah. Jadi dekat dua tu ada gerakan tu boleh ada kalanya isu ajaran sesat sahaja. Jadi itu pendakwaan bawah Jabatan Agama lah.
Majlis Agama. Tapi kalau melibatkan jenayah, ini perlu melibatkan PDRM dan sebagainya. Jadi kita sebut kalau nakkan ajaran-ajaran sesat seperti ini tidak berkembang, kita perlu buat pemulihan dan pencegahan, bukan hanya penguatkuasaan. Isu dalam sirah fatwa tu saya tengok tentang pengamalan aurat Muhammadiyah. Aurat ni wirid-wirid zikir lah Muhammadiyah. Fatwa tentang aurat Muhammadiyah ni lebih awal 1986 lagi. 1994 dibaharukan dan 2003 2006 selalu macam tu. Sebenarnya untuk orang yang generasi baru, apa isu tentang aurat Muhammadiyah tu? Itulah pun dibangkitkan juga dalam perbincangan, sebab aurat Muhammadiyah semata-mata nama aurat Muhammadiyah tidak difatwakan sesat di Singapura, Indonesia dan Brunei. Versi yang berbeza versi yang wallahu taala alam, saya tak tengok secara detail. Tak tengok detail, tapi seolah-olahnya sama. Sebab itulah fatwa di Malaysia ni kita ikatkan aurat Muhammadiyah tu pegangan Darul Arqam. Jadi aurat ini diikat dengan kita kata ketaksuban kepada Asy'ari Muhammad. Saya tak panggil Abuya lah, sebab Abuya tu orang Arab panggil ayah, jadi saya tak sebut Abuya lah. Asy'ari Muhammad, dan juga kepercayaan kepada Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi, Abuya Asy'ari Muhammad sebagai pemuda Bani Tamim yang akan muncul nanti, waliyadzubillah. Padahal jenazah Asy'ari Muhammad tu telah diuruskan dengan jelas di hadapan mata, diipuh ke bumi di Rembau. Meninggal di Ipoh, diuruskan, dibawa ke Rembau, ditanam di Rembau. Ditanam, tapi sebahagian naratif pengikutnya masih lagi berlaku, maksudnya kadang-kadang gaib ataupun tidak kita panggil tidak benar-benar mati, dia akan kembali hidup semula. Itu isu akidah ya? Itu boleh masuk bawah bab khurafat. Ataupun itu boleh, dia boleh masuk bab akidah kerana dia boleh membawa kepada ketaksuban. Memberi, maaf saya sebut, kalau kita tengok golongan-golongan yang taksub ni, dia memaksumkan guru-guru ataupun tokoh-tokoh mereka. Secara umumnya memang kebanyakan ajaran sesat lebih kepada memaksumkan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah tidak memaksumkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketaksuban itu sampai ke tahap memaksumkan, ataupun dia tak sebut, tetapi sikap yang mereka tunjukkan itu sampai ke tahap memaksumkan dan percaya khurafat. Ini yang kita nak tekankan juga, tuan-tuan. Ajaran sesat ni sebahagiannya bermain dengan sihir dan jin. Orang-orang masyarakat awam ataupun pengikut mereka yang tak faham menganggap ini sebagai karamah. Dan saya dapat maklumat juga daripada sebahagian bekas ahli mereka sukakan bomoh-bomoh untuk jadi pengikut. Sebab tu dulu siapa yang bomoh ni akan ditugaskan untuk membuat air-air tertentu, kononnya itu tabaruk, tak, itu sihir namanya. Tu kena bezakan tu antara air ruqyah syar'iyah, air tabaruk dengan air sihir. Yang melibatkan sebenarnya. Nak menundukkan tu. Nak menundukkan. Itu sebenarnya kita faham, itu adalah sebenarnya boleh kata sihir, sama ada sedar ataupun tidak. Jadi satu lagi, ulama pesan beginilah tuan-tuan, betapa sayang dan hormat pun kita kepada guru kita. Kalau benar sekalipun, jangan maksumkan dia. Tu ulama dah pesan dah. Sebab apa? Sesiapa yang memaksumkan guru dia, kalau yang sesat memang sesatlah. Kalau tak sesat sekalipun, kata syekh kami, guru dia tu akan menjadi sebab bagi kesesatan dia walaupun guru dia tak sesat. Kenapa? Itu betul, itu berlaku dalam sejarah Islam. Sebab nanti mungkin guru dia ada terbuat salah, guru dia ngaku salah, tapi dia oleh kerana memaksumkan guru dia, menyucikan, membetulkan apa yang salah. Guru dia tersalah sebut sedikit tentang ketuhanan, kenabian, ataupun salah tersebut tafsir sedikit tentang ayat Quran dan hadis. Guru dia tarik balik.
Tapi dia kerana ketaksuban memaksumkan gurunya daripada kesalahan, dia masih lagi berpegang dengan kata-kata yang tergelincir tersebut. Itu yang ulama kata, kalau seseorang tu memaksumkan guru dia akan menyesatkan dia, menjadi sebab kesesatan dia walaupun guru dia tak sesat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kasih tapi jangan sampai kita memaksumkan seseorang selain daripada Rasulullah SAW. Adab wajib jaga, kena jaga, tetapi jangan sampai kita ke tahap ketaksuban yang membawa kepada kemaksuman. Sebab tuan-tuan, saya nak golongan ahli bid'ah ni biasanya dia bukan mendidik dengan ilmu, dia mendidik dengan pendoktrinan. Ta'assub. Doktrin itu yang membawa pada Ya, ketaksuban. betul. Jadi sebab itulah kena hati-hati, dan ini biasanya berlaku pada golongan-golongan yang disebut ada unsur batiniyah. Ada unsur batiniyah. Kalau golongan sesat sebahagian lain pula, dia lain, dia ekstrim. Dia ekstrim ni maknanya dia membuat sangkaan-sangkaan buruk kepada para ulama umat Islam yang melakukan amalan-amalan yang sah di sisi syariat seperti tawassul, tabaruk dan istighatsah. Dia tuduh pula dengan kafir, menyembah kubur, menyembah wali dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham tuan-tuan, ajaran-ajaran sesat ni ada masanya dia guna istilah yang sama macam ahli sunnah. Ya. Tabaruk ke, Makrifah, tawasul ke, makrifah ke dan sebagainya. Jadi yang kita perlu salahkan adalah tafsiran ataupun penggunaan yang salah tersebut. Macam baru ni kes UPNM lah. UPNM katalah berlaku kes buli, terbunuh para pelajar, ada pelajar yang terbunuh. Kita nak tutup UPNM ke kita nak tangani isu buli tersebut? Jadi kita jangan tutup semua UPNM, kita tanganilah isu buli tersebut. Begitu juga kita ahli sunnah wal jamaah ada konsep tawassul, istighatsah, tabaruk, ada konsep ziarah kubur sunat, ziarah kubur litadzakkur, litabarruk, kemudian apa kita panggil tazakkur, tabaruk, dan juga Allahumma salli ala sayyidina tarahum. Ahli sunnah wal jamaah bila ziarah kubur ada 3 tujuan. Ada tujuan tazakkur, untuk ingat pada akhirat. Tarahum, untuk doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Tabarruk, untuk mendapat keberkatan tempat-tempat ulama-ulama, para nabi dan sebagainya. Di mana ada orang soleh, para nabi, di situ rahmat Allah SWT turun. Jadi dalam ahli sunnah jamaah ada konsep-konsep tersebut. Tetapi konsep seperti tabarruk yang dilakukan dalam ajaran sesat GISBH apa semua, maka itu yang perlu ditolak. Begitu juga kalau ada orang yang buat khurafat ataupun amalan sihir di kubur-kubur, kita kena larang perkara tersebut, bukan larang yang dilakukan berdasarkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Saya kata begini sebab apa? Ada golongan tertentu dia cuba kaitkan GISBH ni dengan semua amalan-amalan yang ahli sunnah buat. Sikit ada sama, ni untuk kapal lah. Dia nak suruh kita tolak semua amalan ahli sunnah hanya kerana ada orang yang melakukannya secara salah dan sesat. Itu perangai budak-budak tu. Perangai budak-budak. Dan kalau kita kata dalam ilmu usul fiqh, dalam istilah usul fiqh dia panggil at-ta'assuf fi isti'mali saddid dhari'ah. Melampau-lampau dalam menggunakan alasan menghalang jalan kepada keburukan. Kalau ada orang datang masjid buat benda buruk, mencuri tabung, tutup masjid. itu kan cara fikir salah. Ini perdebatan ni pernah berlaku dulu antara Ibnu Athaillah dengan As-Sakandari dengan Ibnu Taimiyah. Bila Ibnu Taimiyah menggunakan alasan sebegini, kita nak tutup pintu syirik, jadi tak boleh tawassul dan sebagainya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau macam tu kita kasih semua lelaki supaya tak ada zina, dan kita haramkan orang tanam anggur supaya tak ada arak. Nak tunjuk bahawa cara engkau berfikir tu melampau dalam sadul zari'ah. Begitu juga dalam ada benda-benda, ada konsep-konsep dan amalan ahli sunnah wal jamaah yang digunakan secara salah oleh ajaran sesat, yang perlu kita larang yang guna cara salah tersebut.
Jangan larang semua. Ini asal ada orang buat salah dekat kubur, tutup kubur. Ada orang buat salah pada tawasul, tabaruk, istighosah, tak boleh. Kalau macam tu, UPNM satu kes buli, tutup. Siapa datang curi tabung kat masjid, tutup. Alhamdulillah. Jadi cara berfikir macam tu cara berfikir kebudak-budakan, dan itu bukan cara berfikir manhaj fuqaha. Itu cara fikir, maaf saya sebut, orang yang tidak faqih. Ni doktor, kita dah ke penghujung perancangan. Dalam masa 2 minit ni doktor, macam mana kita nak terang kepada orang, peganglah pegangan ahli sunnah wal jamaah, supaya dengan kita pegang ni automatik kita jauh daripada ajaran sesat. 2 minit doktor. Ya, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah ni bukan pesanan orang lain, ia adalah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, umat ini akan berpecah. Kamu akan tengok umat ini akan berpecah. Dan Rasulullah kata, peganglah dengan al-jamaah, golongan yang paling ramai. Peganglah dengan as-sawadul a'zam, golongan ulama dan umat Islam yang paling ramai, majority. Ma ana alaihi wa ashabi, peganglah dengan pegangan aku dan para sahabatku. Dan kita tak jumpa Rasulullah, kita tak jumpa para sahabat, tetapi kita mampu berhubung dengan mereka melalui para ulama kita, sanad para ulama kita, keilmuan itu sampai kepada mereka. Dan Rasulullah berpegang, suruh kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Rasulullah berpesan untuk kita berpegang dengan Alkitab, Kitabullah wa itrati. Dan Rasulullah SAW suruh kita berpegang dengan sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan Rasulullah suruh kita berpegang dengan Kitabullah. Jadi saya buat kajian, Rasulullah guna 7 perkara untuk kita berpegang agar tidak sesat. Apa dia? Itu yang kita sebut tadi. Al-jamaah, as-sawadul a'zam, peganganku dan para sahabatku, Kitabullah dan sunnahku, Kitabullah dan keluargaku, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan Kitabullah. Ada 7 riwayat. Semua ni merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah semua ada. Sahabat Rasulullah, ulama, khulafa'ur rasyidin, keluarga Rasulullah, jamaah, sawadul azam. Tuan-tuan boleh tengok semuanya ada di situ. Jadi kita nak kata macam inilah. Alhamdulillah di Negeri Sembilan definisinya telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ada definisi umum, ada definisi khusus, ada definisi paling khusus melibatkan akidah, fiqh dan juga tasawuf. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran ahli sunnah wal jamaah dalam umat ini jelas, sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya dengan ulama, kitab, sanad. Kita tahu siapakah golongan jamaah, siapakah golongan majority. Tetapi wal-iyazubillah, kejelasan ini boleh kabur kalau ada penyakit di hati. Wal-iyazubillah, iaitu penyakit seperti ketaksuban, sombong daripada para ulama. Saya tutup dengan ni. Kajian kita terhadap ajaran sesat, satu ciri yang menghimpunkan semua ajaran sesat. Sama ada liberal, batiniyah, ekstremism, radikal, semua ajaran sesat tuan-tuan ada satu ciri yang sama. Apa dia? Tidak mengikut ulama muktabar. Sama. Sama. Tidak mengikut ulama muktabar. Sebab tu kita kata siapa yang tak mengikut ulama muktabar, kebarangkalian dia akan tergelincir dan sesat. Hati-hati, ini ciri ajaran sesat yang disepakati oleh mereka semua. Tak kiralah liberal ke, ekstremism ke, syiah ke, letaklah apa saja, ini tak ikut ulama muktabar. Jadi alhamdulillah, penerangan daripada Dr. Abdullah Jalil sangat kemas, meliputi tajuk kita hari ini, ahli sunnah dan juga ajaran sesat. Biasanya ajaran sesat ni doktor, dia akan pergi lebih jauh ke arah ekstremisme, terorisme dan sebagainya. Untuk itu doktor, kita ada satu lagi sesi podcast Al-Bayan bersama dengan sahabat doktor.
Profesor Dr. Mizan. Masya Allah. Kita akan bincang ekstremisme dan terorisme, apa puncanya pada 23 Oktober insya-Allah selepas maghrib di Masjid Datuk Kelana Sinding, Ampangan Negeri Sembilan. So kita jumpa siri yang ke-14 podcast Al-Bayan pada 23 Oktober nanti untuk tajuk ini insya-Allah. Setakat itu dahulu bersama kami. Sila follow, like, share dan subscribe video yang tuan-tuan tengok ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hazar, pendekkan jalan nama dia, dan juga Al-Fadhil